الله الرحمن الرحيم إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. صدق الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu pada hari ini dalam My Quran Time baca faham amal. Pada hari ini kita ingin mengulang kaji kepada pelajaran kita selama 5 hari daripada hari Isnin hingga hari Jumaat, daripada halaman 135 hingga 139 yang pastinya kita banyak pencerahan, kita berkenalan dengan ala illah ataupun ayatillah dalam surah Al-An'am sebagai satu surah Makkiyah, membina keimanan kita, memahami tentang bagaimana ketauhidan pada Allah ini amat penting dalam kehidupan kita seharian. Pada hari ini kita bersama dengan tetamu istimewa kita untuk mencerahkan lagi, mengulang kaji apa yang telah kita belajar. Kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. Arif. Apa khabar Ustaz? Sihat, alhamdulillah. Ahlan wa sahlan. Okey, alhamdulillah. Memang nak selalu jemput selalu ni peluang untuk saya belajar bersama tuan-tuan yang berada di rumah, dan juga Al-Fadhil Ustaz Tirmizi. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz ya. Apa perasaan Ustaz bersama dengan surah Al-An'am berbanding dengan surah Al-Maidah sebelum ini? Masya-Allah, dia punya struktur ayat dia agak berbeza daripada surah Al-Maidah. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan dapat memberikan kepada kita sesuatu yang baru lagi insya-Allah. Ya, betul ya. Jadi di situ ada beza ya, surah Al-Maidah ataupun surah Al-Baqarah, Dr. Arif ya. Berbeza betul dia punya gaya bahasa dia punya peraturan dia. Tetapi kalau dalam surah Al-An'am ni, kalau boleh sebelum kita mula pada surah Al-Fatihah bersama dengan Ustaz Tirmizi, mungkin Ustaz Dr. Arif boleh cerahkan sikit apa beza surah Makkiyah dengan Madaniyah ini sendiri. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Jadi ini saya agak terkejut sikit sebab kebiasaannya kita akan dengar Fatihah dulu kan. Boleh lepas ni kita baca Fatihah pun boleh. Surah Al-An'am macam yang Ustaz Fazrul sebut, dia adalah satu surah Makkiyah kan. Manakala surah Al-Maidah adalah surah Madaniyah. Jadi dia ada beberapa perbezaan yang para ulama telah sebutkan. Kalau sesiapa yang mengkaji ulum Al-Quran, ada disebutkan tentang perkara-perkara ni. Antara perkara yang agak obvious, yang agak jelas adalah di mana surah Al-Makkiyah ni dia akan mengkhusus kepada banyak ilmu-ilmu ketauhidan. Ilmu-ilmu akidah. Adapun surah Al-Madaniyah, surah Madaniyah ni antara dia punya kriteria dia adalah dia akan banyak membincangkan tentang hukum hakam. Dan dia agak sesuai dengan konteks di mana surah tu diturunkan. Kerana surah Makkiyah diturunkan di Mekah, di mana ataupun sebelum hijrah, di mana waktu itu orang Arab ni dia sedang menentang Nabi SAW. Jadi kalaulah sampai kepada dia apa-apa jenis hukum hakam, dia tak nak. Memang tak nak lah. Jadi yang penting ya, jadi sebab itu ditekankan tentang ketuhanan, ketauhidan. Dan kebiasaannya surah Makkiyah ni kalau kita tengok daripada panjang pendek dia pun kan, kadang-kadang surah Makkiyah ni ada banyak daripada surah Makkiyah dipendek. Sebab apa? Sebab dia punya, supaya dia bila dia pendek, dia punya seolah-olah dia satu ketukan. Idza syamsu kuwirat wa idza nujumu munkadat. Dia satu ketukan. Jadi kalau katakan surah Al-Fatihah ni surah Makkiyah. Ya. Ya, jadi maksudnya dia banyak menekankan keimanan, ketauhidan. Ya, betul. Jadi itulah perkara yang kita selalu ulang-ulang pada setiap hari. Kita belum baca lagi ya. Betul. Untuk kita menguatkan keimanan kita pada permulaan program kita My Quran Time pada hari ini, ulang kaji. Jom kita dengar, kita baca bersama Al-Fatihah bersama Ustaz Tirmizi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin ya rabbal alamin. Begitulah bacaan daripada surah Al-Fatihah sebagai penguat iman kita, Dr. Arif ya. Yang dimaklumkan tadi, bila kita pada setiap hari membaca surah Al-Fatihah dalam solat kita, walaupun kita mungkin bercakap tentang undang-undang, tetapi kita masih lagi perlukan keimanan itu dibina, diutuhkan. Kerana kalau ianya lemah, bila kita ada sumber peraturan, kita nak melaksanakan peraturan, kita mungkin akan rasa lemah, dan itu yang dimaklumkan oleh Dr. Arif sebentar tadi, Doktor ya. Jadi kalau katakan dari segi susunan surah dalam Al-Quran ini, dia ada Fatihah, kemudian Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, ini penuh dengan Madaniyah. Kemudian masuk pada surah Al-An'am ni Makkiyah kan. Jadi susunan ini kalau Ustaz boleh, Doktor boleh terangkan sikit dia punya ada tak dia punya implikasinya bila Baqarah dulu mula kan, pasal itu boleh kata berat juga tu, tapi susunannya itulah yang berada dalam Al-Quran, berbanding dengan surah Makkiyah ni baru muncul pada surah nombor 6, surah Al-An'am. Kalau Doktor boleh cerahkan sedikit pada hari ini. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi menarik soalan yang Ustaz bagi tu, di mana penyusunan surah ni, apa yang kita panggil antara awal ni kita panggil dia pakai sab'u tiwal. Sab'u tiwal. Jadi sab'u tiwal ni dia bermula dengan Baqarah, Ali Imran, sampailah ke akhirnya dia akan habis pada Al-A'raf. Al-A'raf kalau tak silap saya. Jadi penyusunan ni adalah satu penyusunan kalau apa yang ulama kata, yang sab'u tiwal yang pertama ni kita boleh anggap dia sebagai tauqifiyah. Tauqifiyah rasanya. Dia adalah kerana susunan ni adalah susunan surah ni dia memang ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Jadi minta maaf Ustaz, tentang nak menjawab soalan Ustaz itu, adakah terdapat hikmah-hikmah yang tertentu, yang tu saya tidak tahu jawapan yang jelas yang boleh membincangkan tentang benda ini. Mungkin benda yang perlu saya cari lebih lah, benda yang perlu saya kaji lebih. Tapi insya-Allah nanti kalau ada soalan, ada jawapan yang lebih kuat, mungkin insya-Allah nanti saya akan datangkan kemudian. Okey. Jadi pasal dia adalah satu perkara yang mungkin keluar daripada tuan-tuan puan-puan yang membaca Al-Quran ini sendiri kan. Tapi masih lagi kita, sebagaimana Dr. Arif maklumkan tadi, ulang kaji hari ini mungkin kita bawa pada ulang kaji yang akan datang soalan yang sama. Tapi kena jemput Ustaz Dr. Arif lagi untuk menjawab soalan ini. Jadi kita nak melihat kepada halaman 135, di mana di sini Allah menerangkan tentang kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Pada ayat 61 itu Allah ini adalah Al-Qahir, ya, penguasa fauqa ibadih, ya, dan Allah menghantarkan para malaikat yang menjadi penjaga kepada kehidupan kita sampai saat kepada kematian, ya. Dan kalau kita pergi sampai kepada ayat yang ke-64 itu ada diceritakan tentang kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Qulillahu yunajjikum, ya. Saya mungkin nak minta Ustaz Tirmizi kita membaca dahulu daripada ayat yang ke-63 kemudian ayat 64. Pasal ayat 63 64 ini dimulakan dengan qul. Mengapa ada qul dekat sini, dan dua-duanya ada perkataan yunajjikum. Mungkin kita perlukan pencerahan daripada doktor selepas ini. Kita baca dahulu ayat 63 hingga ayat 64 insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية
من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون صدق الله العظيم. Surah Al-Nazim ayat 63, katakanlah wahai Muhammad, siapakah yang dapat menyelamatkan daripada bencana di darat dan di laut ketika kamu berdoa kepadanya dengan rendah hati, dengan suara yang lembut, dengan mengatakan sekiranya dia menyelamatkan kami daripada bencana ini, sudah tentu kami menjadi orang-orang yang bersyukur. Pada ayat 64, katakanlah wahai Muhammad, Allah yang menyelamatkan kamu daripada bencana itu dan daripada segala kesusahan, namun kemudian kamu kembali mempersekutukannya. Jadi ini dalam ayat 63-64 ini tentang kuasa Allah SWT, Doktor, ya. Ada perkataan yunajikum, dan di hujung ayat 63 itu ada asyakirin, dan ayat 64 itu ada perkataan tusyrikun. Jadi kalau doktor boleh cerahkan tentang ayat ini, apa kaitannya zaman kita sekarang, dan juga ada perkataan yang menarik dekat situ, ada perkataan karbin, kan? Perkataan itu jarang jumpa dalam Al-Quran. Apa maksudnya selain daripada ada istilah ibtila dalam Quran, ada mihnah ataupun perkataan fitnah, ya, untuk kita memahami antara ujian di peringkat hamba dan bagaimana kekuasaan Allah ini sendiri. Sila doktor. Okey. Bismillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Menarik ayat ini Ustaz, yang Ustaz pilih untuk ditanyakan soalan kerana dia agak berkait dengan apa yang kita sedang lalui sekarang, ya. Di mana ayat ini menceritakan tentang satu budaya orang Arab sebenarnya, yang mana mereka ini, orang Arab ni dia mempersekutukan Allah Subhanahu Wa Taala mengikut keadaan. Ikut keadaan. Keadaan dia senang, dia sekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi keadaan di mana dia betul-betul berada dalam satu keadaan yang sangat sukar, contohnya kalau dalam ayat ni, yunajjikum min dhulumatil barri wal bahr, bila berada dalam kegelapan di darat ataupun di laut, maka dia akan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kan. Begitu juga orang Arab pada zaman dulu, kalau dia berada dalam laut yang sedang bergelora, mereka akan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kan. Kerana apa? Menarik Ustaz, kerana mereka ni, orang Arab ni, mereka menyembah berhala-berhala yang lain ini dengan harapan agar berhala-berhala ini boleh memberi syafaat di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Disebutkan liqarribuna ila Allahi zulfa, ya, untuk mendekatkan mereka ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila mana mereka berada dalam keadaan yang sukar, dah tak fikir dah yang sanggup memberikan syafaat, dia fikir pada yang boleh menyelamatkan tu. Terus direct, direct kan. Bila diminta pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka di situ boleh nampak, kan, di mana syirik orang Arab Quraisy pada ketika itu adalah benda yang tidak konsisten. Dia tidak konsisten. Berbeza dengan orang Islam yang kita sangat konsisten. Baik kita dalam keadaan senang ke atau kita dalam keadaan sukar, hanya satu sahaja yang kita pinta. Ustaz tanya tadi tentang karb. Karb ini merupakan, kalau kita tengok pada penjelasan para ulama, dia merangkumi kegelisahan, dia merangkumi kesedihan yang amat, dia merangkumi kesusahan, al-masyaqqah, dia segala benda yang memberatkan, yang rasa berat pada manusia, kan. Jadi ayat ini mengatakan bahawa hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang mampu untuk menyelamatkan seseorang itu daripada segala jenis kegelisahan, segala jenis kesusahan, segala jenis kegusaran, apa sahaja. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang mampu menyelamatkan seseorang. Berbalik pada yang saya sebutkan tadi, kena pada keadaan kita pada masa ini, zaman ini. Ya. Di mana kita ni sedang ditimpa dengan COVID-19. Ya, betul. Dan pada hari ini masih lagi kes dalam 900 ke 1000, kan. Maka dalam keadaan ini perlulah kita tengok ke atas tu, asyakirin Ustaz sebut tu, asyakirin, kan. Maka kita perlulah, orang kata, meletakkan pergantungan kita pada keadaan ini. Sangat-sangat penting kita meletakkan pergantungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tambahan ditambah pula dengan usaha-usaha kita yang lain, kan. Jadi perlu kita letakkan pergantungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita letak akidah kita bahawa hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang mampu untuk nak mengangkat wabak ini, kan.
Jadi kalau dalam keadaan sekarang kita letakkan pergantungan kita kepada Allah SWT, jangan pula lupa nanti bila mana COVID sudah berlalu, jangan pula kita tusyrikun pula. Itu yang perkataan thumma tu ya. Jangan pula bila kita dah senang kemudian dah lupa balik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan pula macam tu. Kan? Ada satu ayat nanti insya-Allah nanti Ustaz akan sampai pada ayat itu di dalam surah Al-A'raf. Di mana ada beberapa kaum ni di mana mereka ini diuji Allah Subhanahu Wa Taala dengan satu bencana. Kemudian bencana itu diangkat. Okey. Kemudian harta mereka dan keadaan mereka bertambah jauh lebih baik. Kemudian apa yang mereka kata? Mereka kata bencana itu hanyalah satu benda yang normal. Satu benda yang berlalu, memang dia akan berlalu dari masa ke semasa. Mereka dia anggap benda itu sebagai biasa. Bukan sekadar teguran daripada Allah untuk kembali balik itu. Itu akan dibincangkan dalam surah Al-A'raf, Ustaz. InsyaAllah. Jadi itu pencerahan daripada ayat 63-64 ini. Sama ada kita memilih ayat 63 itu asyakirin, iaitu sentiasa bila ada kegelapan di darat, di lautan, kita berdoa betul-betul. Minta pada Allah jadi orang bersyukur, bukannya bila dah diselamatkan, bila susah itu lepas dah senang dia jadi tusyrikun pula. Itu perkara yang Allah ingatkan, kerana psikologi itu, pilihan itu biasanya boleh berlaku kepada saya, kepada tuan-tuan yang berada di rumah. Dan ketauhidan dalam surah Al-An'am inilah yang menyebabkan kita jelas psikologi kita berjaga-jaga, khawatir nanti ianya takut terbabas balik, Ustaz ya. Kita rasa macam waktu susah kita memang betul-betul berdoa ya, tapi bila dah senang balik semula, katakan dah habis dah PKP dan sebagainya, buka balik pub ya, buka balik kepada pusat-pusat yang penuh dengan dosa keburukan ini, itu perkara yang kita kena faham betul-betul agar semua pihak jangan mensyirikkan pada peraturan yang Allah telah tetapkan. Jadi ini pelajaran daripada halaman 135 yang kita nak pergi kepada halaman 136. Mari sama-sama kita lihat satu ayat, iaitu ayat 69. Ayat pertama di atas sekali muka surat 136 untuk dibaca oleh Ustaz Tirmizi. Sila Ustaz. Wa ma 'alal ladzina yattaquna min hisabihim min syai'in walakin dhikra la'allahum yattaqun. Orang-orang yang bertakwa tidak ada tanggungjawab sedikit pun atas dosa-dosa mereka orang kafir, tetapi wajib untuk mengingatkan mereka agar bertakwa. Ayat ni pendek je doktor, tapi dia ada satu peringatan besar ni. Orang bertakwa, cuba cerita sikit doktor, apa sebenarnya yang berlaku dan kesannya yang kita nak ambil tindakan lah waktu zaman kita tak naklah jadi macam tadi tu kan, bila cakap bila dah diselamatkan thumma lahum yusyrikun ya, kita tak nak jadi perkara tersebut, thumma antum tusyrikun. Jadi silakan doktor. Ayat ini kalau kita lihat pada ayat sebelum dia, iaitu ayat yang ke-68, menceritakan tentang mengingatkan umat Islam agar jangan kita duduk di dalam satu majlis yang mana dipermainkan ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ayat ini sama seperti satu ayat di dalam surah An-Nisa, kalau Ustaz masih ingat dulu. Kebetulan itu sesi saya juga. Jadi ayat ini sangat berkait kan. Jadi kemudian Allah Subhanahu Wa Taala kata kadang-kadang kita ni ialah kita cuba untuk mengelakkan diri kita daripada berada dalam keadaan yang itu, yang sebegitu, keadaan yang penuh dengan maksiat, keadaan di mana ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala dipermainkan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala kata kadang-kadang kita terlupa. Kan? Wa imma yunsiyannaka syaitan. Kadang-kadang kita terlupa. Fala taq'ud ba'da dzikra. Maka kalau dah teringat, jangan duduk baliklah dalam majlis-majlis sebegitu. Okey. Kemudian dibincangkan ayat yang ke-69. Kan? Allah Subhanahu Wa Taala menyebut orang-orang yang bertakwa, jadi mereka bila mereka dah bangun, mereka meninggalkan majlis-majlis tersebut, kan? Mereka tidak akan dikira bertanggungjawab atas apa yang terjadi dalam majlis itu. Kan? Mereka tidak Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan samakan mereka dengan orang-orang yang duduk dalam tu. Contoh orang yang duduk di dalam satu majlis yang penuh dengan minum arak apa semua. Kan? Jadi orang itu bangun tidak duduk dalam majlis itu. Jadi dia tidak dikira berdosa.
Kalau dia duduk, terus duduk bersama-sama dengan mereka, sama juga layan sama-sama, kan? Innakum idzam mithluhum, kalau Ustaz ingat lagi dulu dan di dalam surah An-Nisa. Jadi sama sahaja. Jadi ayat ini pula menyebut kalau dia bangun, dia tinggalkan benda macam tu, maka dia tidak dikira berdosa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, walakin zikra. Adakah ditinggalkan macam tu sahaja? Tidak. Tetapi ditinggalkan, maka dia perlu juga memberi peringatan. Maka ini dalam ini kita bincangkan tentang al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Kan? Kerana keistimewaan umat yang Allah Subhanahu Wa Taala pilih sebagai umat yang terakhir ini disebutkan di dalam surah Ali Imran, kalau tuan-tuan dan puan-puan semua masih ingat, di mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut kuntum khaira ummah. Antum ni, awak ni semua adalah umat Islam, adalah sebaik-baik umat. Kenapa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu menyuruh kepada kebaikan dan kamu mencegah kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan kamu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi peranan kita perlu kita faham bahawa adalah wajib bagi setiap muslim untuk melaksanakan al-amru bil ma'ruf dan juga mencegah kemungkaran mengikut kemampuan masing-masing. Mengikut kemampuan masing-masing. Itu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sebut dulu, Ustaz, kan? Kalau man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi. Kan, kalau ada sesiapa di kalangan kita yang nampak satu-satu benda yang mungkar, maka hendaklah dia mengingkar kemungkaran itu. Kalau dia mampu dengan tangannya, kalau tidak mampu dengan lidahnya, kalau tidak mampu dengan hatinya. Yang penting kena buat. Ya, maksudnya zikra itu paling rendah sekali daripada hati, ya, memberi peringatan tu maksudnya kita tak suka, agar dia jangan jadi sampai kita pun mithluhum, kan, sama sekali dengan mereka. Pasal itu cara normalize bagaimana seseorang itu daripada orang baik tetapi akhirnya jadi bekas orang baik. Kan, ini satu istilah yang baru ni ada satu forum wacana, beliau adalah bekas panduan. Dia kata lebih bagus kita mungkin buat silap, tapi kita bekas orang buat silap. Jangan sampai kita ni buat baik tetapi lambat laun jadi bekas orang buat baik. Rupanya bagaimana nak jadi bekas orang buat baik? Kan, bukanlah macam maksudnya suruh jadi bekas orang buat baik. Salah satunya duduk bersama, ya. Istilahnya kalau Terengganu apa, Ustaz? Menyenggeng, ya. Menyenggeng sekali dengan orang yang istilahnya melupakan, membuatmu lupa di kalangan syaitan, ya, ataupun orang-orang yang tidak ingin kepada Allah SWT. Jadi peranan ataupun fungsi pada ayat 69 ini bagi kita semua, tuan-tuan mungkin dekat Facebook boleh share, ya, boleh komen kata saya tak setuju, ataupun kalau perkara itu tuan-tuan ada kuasa, ya, maka kita sebagai pemimpin akan melaksanakan apa yang perlu kita baiki, tetapi bukan untuk diolok-olok ataupun digurau sendakan hal-hal agama yang mentauhidkan Allah Subhanahu taala. Jadi ini pelajaran daripada halaman 136. Kita berehat sebentar, kita sambung kembali My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua penonton-penonton, sahabat-sahabat yang sentiasa istiqamah dengan My Quran Time, baca faham amal. Alhamdulillah, kita dengar pencerahan daripada Dr. Muhammad Arif tadi dan juga Ustaz Fazrul. Kerana kita ni adalah satu umat yang terbaik, khaira ummah, kerana kita sentiasa menyuruh kepada kebaikan dan kita menentang kepada kemungkaran, dan kita menjadi hamba Allah yang sentiasa beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Ustaz Faz, ya, bagaimana kupasan daripada Dr. Arif tadi. Kalau boleh kita nak minta sikitlah Dr. Arif boleh baca sikit Quran, kerana untuk penonton, Dr. Muhammad Arif Musa ni ketika zaman sekolah-sekolah di Mak Tafiz dulu pernah mewakili negeri Selangor ke peringkat kebangsaan, dan pernah juga mewakili Malaysia sebenarnya ke antarabangsa, peringkat antarabangsa di Mekah. Ketika bersama dengan abang saya, bukan saya lah, bersama dengan abang saya, bersamakan bacaan Al-Quran secara hafazan.
Jadi kalau dapat biasanya pentadabbur ulang kaji ni dia tak baca, tapi hari ini special sikit Ustaz ya, pasal baca dan terus tadabbur. Okey. Jadi kalau nak baca, kita minta Ustaz baca, doktor baca ayat 74 doktor ya. Pasal ini dibawakan kisah Nabi Ibrahim. Kisah Nabi Ibrahim biasanya kita tahu ada surah Ibrahim. Tetapi kali ini dalam surah Al-An'am ada, dalam surah Saffat ada surah kisah Nabi Ibrahim. Jadi ada cerita menarik dalam surah ini. Ayatnya kita baca ayat 74 dan lepas tu siap tadabbur sekali. Ya, pasal itu harapan kita Ustaz ya. Harapan kita kalau boleh pelajar tahfiz selepas ini dia baca, dia tadabbur terus. Dia hafal dengan tadabbur sekali. Saya rasa diperangkap rasanya. Okey. Silakan. Bolehlah. 2 ayat 74 75 insya-Allah. Okey. Tapi bacaan saya bacaan biasa je lah Ustaz, tak apa ya. Insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. Surah Al-Azim. Jadi terima kasih diucapkan pada Dr. Arif. Maksudnya ialah, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar, patutkah engkau menjadikan berhala-berhala itu sebagai Tuhan? Sesungguhnya aku melihat engkau dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Pada ayat yang ke-75, dan demikianlah kami memperlihatkan kepada Ibrahim kekuasaan kami yang terdapat di langit dan di bumi, dan agar dia termasuk orang-orang yang yakin. Jadi apakah dua ataupun beberapa ayat dalam surah Ali Imran ataupun surah Al-An'am muka surat 137 ini ada kisah Nabi Ibrahim. Dalam surah Ibrahim ada kisah Nabi Ibrahim. Dalam surah Saffat ada kisah Nabi Ibrahim. Dalam surah Al-A'la ada suhufi Ibrahim wa Musa. Tetapi dalam surah Al-An'am bila dibawakan kisah ini pasti ada perkara yang menarik ataupun istimewa yang Allah ingin tekankan. Mari kita bersama dengan Ustaz Doktor. Silakan. Terima kasih Ustaz. Soalan yang menarik yang mana membawa kita kepada perbincangan tentang tema surah Al-An'am. Jadi kalau tuan-tuan yang memerhatikan surah Al-An'am ini cuba lihat kepada susunan ayat dia, susunan idea dia, kan? Kita boleh nampak macam yang Ustaz sebutkan bahawa Al-An'am sebenarnya sedang mengajar kita bagaimana, apakah hujah-hujah untuk akidah yang sahih. Dan juga bagaimana untuk membatalkan hujah-hujah untuk akidah yang batil. Kan? Sebab itu kita boleh lihat daripada awal surah Al-An'am menceritakan tentang tauhid. Ustaz sebut tadi, soalan yang Ustaz sebutkan tadi tentang apa tadi? Qul may yunajjikum. Di mana konsisten tauhid itu disebutkan. Perlu dia ada. Dan juga satu amalan yang agak mengarut di mana orang musyrikin pada ketika itu sekejap tauhid, sekejap syirik. Itu pun satu hujah. Kan, kalau betul-betul nak syirik, konsisten dengan syirik. Kan, kenapa nak sekali-sekali nak tauhid, sekali-sekali nak ke sini pula? Kan? Jadi itu dah menunjukkan satu kelemahan pada akidah yang batil. Jadi bila mana kita bincangkan tentang hujah-hujah begini, maka Allah Subhanahu Wa Taala membawa pula kepada kita surah Ibrahim. Kan? Bila telah disenaraikan hujah-hujah, Allah Subhanahu Wa Taala tunjuk macam mana para anbiya membawa hujah-hujah ini berdepan dengan kaum dia. Kan? Jadi bila Nabi SAW sendiri bila dia membaca, sebab surah Al-An'am ni Ustaz dia turun sekaligus. Dia bukan sikit-sikit, dia turun sekali arung. Kan? Jadi Nabi SAW boleh nampak hujah-hujah dia, macam mana pembawakan hujah-hujah itu. Kan? Jadi boleh nampak bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam membawa hujah-hujah yang kalau kita kata ini adalah hujah-hujah akal. Ya. Ini adalah hujah-hujah akal. Kita lihat daripada ayat 74 sampailah ayat yang ke-83. Kebanyakannya ini adalah semuanya adalah hujah-hujah akal. Di mana bila mana dia berhujah dengan kaum dia mula terfikir. Kan? Dan kenapa Nabi Ibrahim? Kenapa banyak disebut tentang Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim ni satu nabi yang istimewa. Huwa sammakumul muslimin. Kan disebutkan di dalam surah kalau tak silap saya Al-Anbiya. Kan? Jadi Nabi Ibrahim ini dia ada satu maqam yang istimewa di kalangan orang Arab pada ketika itu.
di Mekah. Maksudnya mereka memandang mulia kepada Nabi Ibrahim. Mereka memandang mulia kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan kalau kita tahu orang Yahudi dengan Nasrani pun dia claim Nabi Ibrahim tu dia punya juga. Jadi ini Nabi ni Nabi rebutan lah orang kata. Ya. Nabi dia yang hot selebriti juga lah ni. Ya, betul. Kalau zaman sekarang ni dah berjuta-juta follower ni. Ya betul. Jadi Nabi Ibrahim ni satu nabi yang di mana di bawah dia ada zuriat-zuriat para anbiya. Kan Nabi Ibrahim. Jadi sebab itu dibawakan Nabi Ibrahim, dan bila Nabi SAW baca dia termotivated untuk meneruskan dakwah yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi menjawab soalan Ustaz tadi, kenapa kisah Nabi Ibrahim diletak? Dia nak menunjukkan bagaimana nak apply. Apa yang saya nampak, bagaimana aplikasi hujah-hujah yang disebutkan sebelum ini, bagaimana nanti akan kalau kita nak bawa berdepan dengan orang-orang musyrikin yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan makhluk-makhluk yang lain. Jadi maksudnya dalam surah Al-An'am ini kisah Nabi Ibrahim diambil sudut tauhidnya. Ya, hujah. Kalau katakan dalam surah Saffat itu mungkin pasal pengorbanan, dia ada pelbagai sudut daripada Nabi Ibrahim itu yang dibawakan. Dan seperti yang kita maklum bahawa Quran ini bukan buku cerita. Kalau buku cerita tu daripada awal sampai akhirnya ialah Nabi Ibrahim, dan biasanya ikut kronologi Ustaz ni kan, ikut masa. Tetapi Quran bukannya kitab cerita tetapi kitab hidayah yang Allah nak beri hidayah pasal tauhid. Okey, di sini ada kisahnya untuk kita faham, yang kita belajar, yang kita sudah pun baca pada minggu ini. Jadi kita teruskan pada halaman yang ke 138 ya. 138 itu ada ayat yang kontroversi. Kontroversi ini pasal apa? Pasal di peringkat sahabat, mereka melihat ayat ini memang mengerikan kerana ayat ini berkaitan dengan zulm, ya, tentang dosa, tentang kezaliman. Tapi kita nak faham dulu, kita baca dahulu ayat 82 ini bersama dengan Ustaz Tirmizi. Silakan Ustaz. Ayat 82 Ustaz? Ya. Okey, ayat 82 dia ada kaitan rapat juga dengan ayat 81 Tak apa saya baca ayat 82. Insya-Allah nanti akan dicerahkan insya-Allah. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. Surah Al-Azim, maksud ayat 82 ini adalah orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan syirik. Mereka itu adalah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mereka mendapat petunjuk. Jadi Allah menekankan tentang apakah sifat orang beriman yang sebenar-benarnya, iaitu walam yalbisu imanahum bizulm, tidak mencampur adukkan dengan kezaliman. Ulaika lahumul amn, mereka mendapat keamanan dan mereka itulah yang sebenar-benarnya mendapat hidayah. Jadi ada sahabat yang bila baca ayat ini doktor ya, dia bimbang juga ni pasal iman ini kalau bercampur dengan zulm. Yang mereka faham zulm ini salah satunya dosa. Kan? Jadi kalau katakan saya lah kan, saya kalau nak dapat keamanan, nak dapat hidayah wahum muhtadun, itu sepatutnya dia tak bercampur dengan dosa. Tetapi itukah kefahamannya ataupun bagaimana? Kita bersama Ustaz. Okey. Terima kasih Ustaz Fazrul. Berkenaan dengan ayat yang ke-82 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulm. Itu orang golongan yang beriman, yang telah beriman dan mereka tidak mencampurkan keimanan mereka itu dengan kezaliman. Ayat ini kalau kita pergi kepada ilmu tafsir, ayat ini ada apa yang kita panggil sebagai tafsir nabawi. Tafsir nabawi. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dia mentafsirkan sendiri ayat ini. Ya? Jadi bila mana para sahabat mendengar ayat ini, mereka mula-mula memahami kezaliman itu sebagai satu dosa seperti yang Ustaz cakap tadi. Jadi fasyaqqa alaihim. Maka mereka merasa macam susah, macam siapa yang orang yang beriman yang tidak melakukan dosa. Jadi mereka rasa benda itu berat. Kan? Jadi Nabi sallallahu kemudian mereka berkata kepada Nabi SAW, ayyuna lam yadhlim nafsah. Siapa di kalangan kami yang tak pernah menzalimi diri dia? Dalam erti kata, siapa di kalangan kami yang tidak pernah membuat dosa? Maka Nabi SAW berkata bukan begitu tafsiran dia. Tetapi tafsiran dia adalah seperti mana kata-kata Luqman
di dalam surah Luqman, innasyirka ladzulmun azim. Di mana sebenarnya syirik itu adalah kezaliman yang sangat-sangat besar. Jadi maksudnya zoom di sini maksudnya syirik. Ya, zulm kat sini maksudnya adalah syirik. Jadi pemahaman kita daripada ayat ini bahawa hanya orang yang beriman, yang mana keimanan dia tidak bercampur walaupun sedikit dengan syirik. Walaupun sedikit dengan apa sahaja jenis syirik, maka merekalah orang yang akan memperoleh keamanan. Dan merekalah orang yang mendapat hidayah. Berbalik pada keadaan kita Ustaz, pada masa ini, kita ramai di kalangan orang Islam kita adalah orang yang beriman. Betul. Iman dalam erti kata iman ni dia ada banyak iman al-asl, iaitu iman yang asal, dan juga iman fara' lah, kira macam iman yang tinggi, iman yang rendah lah, mudah cerita dia. Kan? Kadang-kadang kita beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai yang Maha Mencipta, sebagai yang perlu disembah, tetapi ada perbuatan-perbuatan kita yang membawa kepada syirik. Itu yang kita bercampur tu. Keimanan dia tu, keimanan asal dia tu bercampur dengan syirik. Contoh, dia pakai tangkal. Kan? Pakai tangkal, dia kata tangkal ini akan menyelamatkan saya daripada COVID. Mana tahu ada tangkal tu, dalam tangkal tu ada bentuk vaksin ke? Mana tahu. Orang sekarang Ustaz, kreatif dia lain macam. Kan? Buat tangkal, bentuk tangkal tu bentuk vaksin. Dia kalau katakan orang yang pakai vaksin kan, dia bergantung sangat pada vaksin, macam mana pula Ustaz? Allah Ustaz. Balik wacana Quran kita Ustaz. Okey. Mengenai vaksin, dia sama saja, bukan saja kita merujuk kepada vaksin, tetapi kepada mana-mana sahaja ubat. Semua. Mana sahaja ubat. Bila mana kita ambil ubat tu adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita memang berubat. Kan? Dan Allah Subhanahu Wa Taala memang menjadikan ubat itu pada benda-benda yang kita jumpa sekarang. Contoh, memang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan Panadol itu sebagai ubat untuk apa yang kita rasa di dalam badan, daripada demam atau pening. Kan? Tetapi macam mana pun tetap pergantungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia apa beza kalau orang yang berubat dia bergantung kepada ubat dengan berubat bergantung pada Allah? Dia bezanya tu dekat mana Ustaz? Beza dia pada kepercayaan, pada iman dia sendirilah. Kan? Bukan Ustaz tak boleh nak kata, kita kata orang yang mengambil ubat dia tidak beriman. Tidak, bukan begitu. Betul. Bahkan orang yang mengambil ubat itulah orang yang beriman. Kerana orang itu mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, saranan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang suruh kita berubat. Dan Allah SWT tidak menurunkan satu penyakit melainkan dia menurunkan ubat. Jadi Allah SWT suruh carilah ubat, berubat. Kita kena berubat. Bahkan Nabi SAW sendiri kadang-kadang dia mengubat orang lain. Kan? Kadang dia memakai ruqyah, kan? Jadi ada macam-macam jenis ubat. Jadi kita katakan orang yang beriman adalah orang yang mengambil ubat, tapi dalam masa yang sama dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan boleh dia ambil ubat, aku dah ambil ubat. Kan? Pandai baik ah. Confident sangat. Dia pasal ada dua ekstrim kan. Dia sama ada satu ekstrim di mana dia kata dia bergantung pada Allah, dia tidak mau berubat. Kan? Dia kata kalau ubat-ubat ni boleh menyebabkan saya syirik. Itu satu ekstrim kan. Satu lagi ekstrim ialah yang dia mungkin berubat tapi dia tidak, dia bergantunglah 100% pada ubat, dia tidak mahu berdoa, begitu. Betul ya. Sebab tu kita kena wakadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kena duduk kat tengah-tengah. Kita perlu ada dua-duanya sekali. La ifrat wala tafrid. Jangan melampau sangat dan jangan terlampau kurang. Kan? Janganlah kita meletakkan pergantungan pada Allah SWT tanpa mengambil asbab. Adapun jangan pula kita terlampau berpegang kepada asbab tanpa meletakkan pergantungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah jalan yang perlu kita berada di atas, itulah jalan wasatiyah. Itulah pelajaran antaranya yang kita dapat daripada halaman 138 ya, di mana kita sebenarnya ingin membersihkan tauhid kita, tetapi ketauhidan itu tidak menyebabkan kita tidak berusaha. Itu yang kita belajar sedikit daripada halaman ini, dan sudah tentunya nak dapatkan kefahaman yang sahih ini kita kena selalu merujuk balik kepada panduan kita, iaitu Al-Quran, dan ini yang dijelaskan pada halaman 139 pada ayat yang ke-92. Ayat yang kita ingin baca amat indah isinya bersama dengan Ustaz Tirmizi. Silakan Ustaz. Ya Ustaz. 92. 92, masya-Allah. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به
وهم على صلاتهم يحافظون. صدق الله. Surah Al-Azim ayat 92 ini menjelaskan kepada kita, dan ini Al-Quran, kitab yang telah kami turunkan dengan penuh barakah, dengan penuh berkah, membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan agar engkau memberi peringatan kepada penduduk Ummul Qura di Mekah dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Orang-orang yang beriman kepada kehidupan akhirat sudah tentu beriman kepadanya, dan mereka selalu memelihara solatnya. Wahum ala solatihim yuhafizun. Jadi ini adalah panduan ataupun nasihat daripada Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kitab Al-Quran ini yang penuh dengan barakah, ya, dan di sini diletakkan istilah walitundhira ummal qura wa man haulaha, memberi peringatan kepada Ummul Qura dan juga sekitarnya. Jadi kalau saya boleh ceritakan tentang Al-Quran ini penuh barakah, itu satu. Tapi yang keduanya, Ustaz, Ummul Qura dan waman haulaha ini, dia haulaha tu, haulnya tu sampai mana sebenarnya? Sila. Terima kasih Ustaz. Tentang Al-Quran, keberkatan Al-Quran ini saya rasa telah banyak dibincangkan di dalam sesi kita dan juga di dalam banyak dibincangkan di luar sana. Bahawa Al-Quran ini satu benda yang berkat. Yang mana ia akan membawa banyak kebaikan kepada diri individu seseorang, kepada masyarakat, kepada negara, membawa kebaikan di dunia dan juga membawa kebaikan lebih-lebih lagi di akhirat. Memberi syafaat kepada pembaca dia, menjaga pembaca dia daripada pelbagai maksiat. Dan kalau nak cerita keberkatan Al-Quran, Ustaz, kena buat sesi lain. Sesi lain ya. Banyak. Okay. Kita buat channel lain, Ustaz ya. Keberkatan Al-Quran ini sendiri, kan? Baik. Kita mungkin boleh terus kepada Ummul Qura tadi. Mengapa difokus pada Ummul Qura? Kenapa Ummul Qura? Jadi Ummul Qura ini kerana pertama sekali walitundhira Ummul Qura. Kan saya sebutkan tadi bahawa surah Al-An'am adalah diturunkan di Mekah sebelum hijrah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menyebut supaya Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi peringatan pertama sekali kepada Ummul Qura, kepada orang yang di sekeliling dia di kota Mekah. Ummul Qura ni bermaksud kota Mekah. Di kota Mekah sendiri. Kan? Kerana bila kita berdakwah, mulakan dengan orang yang dekat dengan kita. Kan? Jadi sebab itu di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala menyebut wa anzir ashiratakal aqrabin. Muhammad, berikanlah peringatan kepada ahli keluargamu yang dekat dahulu. Jadi dalam konteks ini berilah kepada Ummul Qura, orang Mekah itu dahulu. Kan? Wa man haulaha, dan kemudian wa man haula yang sekeliling dia. Yang ulama sebutkan wa man haulaha ini min masyariqil ard ila magharibiha. Maksudnya seluruh dunia. Bahkan disebutkan di dalam hadis Nabi SAW, wa bu'ithtu ila an-nasi kaffah. Nabi SAW dibangkitkan. Antara Nabi SAW dia ada 5 keistimewaan yang ada pada diri dia yang tidak ada pada para anbiya yang sebelum ni. Keistimewaan dia antara yang kita nak sebutkan di sini adalah wa bu'ithtu kullu nabi yub'atsu ila qaumih. Setiap nabi itu dibangkitkan kepada kaum dia sendiri. Tetapi Nabi SAW dibangkitkan untuk seluruh umat manusia. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menyebut Ummul Qura. Kenapa dinamakan Ummul Qura? Apa maksud Ummul Qura? Ummul Qura ni adalah ibu bagi segala kota. Kerana itu menunjukkan kemuliaan kota Mekah. Dia seolah-olah satu ibu, satu asal. Kerana di situlah berputiknya dakwah Islamiah yang berkembang kepada semua tempat. Di situlah adanya Kaabah, kan? Dan juga di situlah orang kata fadilat segala fadilat yang tidak ada pada tempat-tempat yang lain. Dalam masa yang sama, Ustaz, bila Nabi SAW bila dia baca ayat ini, seolah-olah kan Nabi SAW tahu bahawa dakwah dia akan berkembang. Jadi maksudnya ketika Nabi ini menghadapi cabaran, turun ayat ini dalam satu malam itu, maksudnya Ummul Qura ataupun Mekah ini akan jadi satu pusat dan ia akan berkembang. Ya, jadi amat optimis Nabi ketika membaca ayat ini. Kerana sebenarnya ini dia berkhabaran bahawa dakwah dia akan ada orang lain, dia akan berkembang ke satu dunia. Walaupun pada keadaan itu hanya di Mekah penuh dengan kesusahan, penuh dengan bahaya, tapi dakwahnya akan berkembang. Dan kalau zaman sekarang kalau kita ambil kaedah itu, maksudnya selagi ada Mekah dengan Kaabahnya itu, kalau orang kata bahawa dunia ini sudah cacam merbah, ya, pelbagai cabaran yang ada, selagi ada Mekah dan ada Kaabah itu,
dakwah ini tetap juga akan mekar satu dunia. Insya-Allah. Insya-Allah ya. Jadi terima kasih ucapkan pada doktor untuk mencerahkan, dan kita doa pada Allah SWT. Kita dah lama tak dapat pergi ke Mekah dah Ustaz ya, peluang itu, tetapi kita doakan ada peluang nanti mungkin dengan doktor ke kan, amin. kita Allahumma dapat ke sana balik semula. Allahumma untuk kita sama-sama menghargai kepada perjuangan Nabi bersama dengan Al-Quran. Kita akhiri dengan doa ringkas bersama dengan doktor. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Moga Allah menjadikan kita sentiasa bersama Al-Quran pada waktu malam dan siang, dan kita menjadikan Al-Quran ini sebagai satu pedoman ya. Inilah yang kita ingin gerakkan dalam tabung gerakan Al-Quran, satu platform di mana tuan-tuan boleh bersama dan menyumbang ya dengan nombor yang tertera, di mana ini adalah untuk menghasilkan lebih banyak lagi aktiviti program mencerahkan masyarakat dengan Al-Quran, sehingga kan kita yakin bahawa dunia ini akan berubah apabila Quran ini dicerahkan. Sebagaimana kita baca sebentar tadi pada ayat 92, Nabi dalam kepayahan, keadaan cacar merba, tetapi bila baca saja ayat 92 surah Al-An'am ini, Nabi bersifat positif, kita juga akan sentiasa positif hingga ke hujung usia kita. Kita bertemu lagi pada jam 5 petang, pada jam 11 malam dan juga 6 pagi. Rancangan ini dibawakan oleh Mufas yang mendoakan tuan-tuan terus kita menjaga tauhid kita sampai bila-bila. Kita bertemu lagi My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah.